الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan baginda Muhammad untuk kita. ورفع قدرنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Dan meninggikan martabat kita disebabkan baginda. وجعلنا خير أمة أخرجت للناس بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan telah menjadikan kita sebaik-baik umat dengan keberkatan baginda. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة في هذا الحج الكريم أن يتولى وإياكم أجمعين. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan ini, dalam majlis yang penuh kemuliaan ini, agar Allah memberkati semua pada yang hadir. كما نسأله سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل الدعوات التي دعاها أخونا الحبيب علي يحفظه الله سبحانه وتعالى ويرزق هذه البلاد سالما غانما إن شاء الله تعالى. Dan semoga Allah menerima mengabulkan doa yang telah dibaca sebentar tadi oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah akan menyelesaikan, akan memudahkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan beliau akan balik kepada kita semua insya-Allah dalam keadaan selamat dan sejahtera. وكل هذه التوفيقات هي من الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالأمة المحمدية أن يغض القلوب. Ini adalah perkara-perkara yang datang daripada taufik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mahukan kebaikan dalam umat Nabi Muhammad ini. Allah telah bangkitkan hati-hati. وجعل الله سبحانه وتعالى برحمته بهذه الأمة مذكرات للمؤمن في كل وقت وفي كل حال. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai-bagai peringatan demi peringatan yang sentiasa mengingatkan kita semua. فالسعيد من تذكر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. Orang yang bahagia adalah orang yang terima peringatan itu dan kembali kepada Allah Taala. والشقي من أعرض فأعرض الله سبحانه وتعالى عنه. Orang yang malam ialah orang yang berpaling dari peringatan tersebut, dari berpaling daripada Allah Taala. من التذكيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى بالأسماء أننا وإياكم في خاتمة شهر الحرام رفع درجته الله سبحانه وتعالى. Dan di antara peringatan yang telah diberikan kepada kita ialah kita sekarang berada pada hujung bulan yang mulia, bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. شهر رجب الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه كما قال العلماء الطاعات مضاعفة ومضاعف ثوابها. Yaitu di penghujung bulan Rajab yang menurut para ulama Allah akan menggandakan pahala amalan-amalan di dalam bulan ini. ولكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن لا يبقى شيء في هذه الحياة، فكل ما في هذه الحياة إلى الفناء. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah, setiap yang ada dalam kehidupan ini ada penghujungnya, ada penamatnya. وقريبا دخل علينا شهر رجب وقريبا نحن نودعه. Kita rasa masih baru lagi masuk bulan Rajab ini dan sekarang dah nak pergi meninggalkan kita. فعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا فعل فينا شهر رجب. Maka kita perlu, setiap orang perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah bulan Rajab ini telah berikan kepada kita? الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الشهر معجزة من أكبر المعجزات. Yang mana Allah telah meletakkan mukjizat yang sebesar-besar mukjizat terkandung dalam bulan ini, وهي معجزة الإسراء والمعراج. yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj. حملت لنا كثيرا من الدروس والعبر والإرشادات. Yang terkandung di dalamnya pengajaran-pengajaran dan panduan dan pedoman yang begitu banyak sekali. ربما أغلبكم قد سمع كثيرا من ذلك في المساجد والمصليات وغير ذلك. Yang mana kita pun, kebanyakan kita dah dengar kisah tersebut di dalam banyak pengajian-pengajian sambutan Isra wal Mi'raj yang diadakan di masjid-masjid ataupun di surau-surau tempat kita. ولكن ليس العبرة بما سمعنا ولكن العبرة بما فعلنا. Tetapi yang penting bukan setakat kita dengar saja. Yang lebih penting adalah apa yang kita ambil manfaat darinya. ماذا حملنا إلى قلوبنا وحياتنا من حادثة الإسراء والمعراج. Apakah yang telah disumbangkan dalam hati kita, yang telah kita dapat daripada kejadian Isra wal Mi'raj ini? Allah Subhanahu wa taala kashaf lana
في ليلة الإسراء والمعراج من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pada malam Isra wal Mi'raj, Allah telah menyingkapkan kepada kita siapakah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما قدره عند الله سبحانه وتعالى. Apakah martabatnya, kadarnya di sisi Allah. لما جهل قدره أهل الأرض أراد الله سبحانه وتعالى أن تعرف الملائكة وأن يعرف قدره عند أهل السماء. Ketika mana penghuni dunia ketika itu tidak tahu martabat dan kadar ketinggian baginda Muhammad, maka Allah mahukan para malaikat dan penduduk langit mereka, Allah mahukan mereka semua tahu betapa tingginya kadar baginda. وعلى أشهر الأقوال في 27 بحوالي ليلتين كانت ليلة الإسراء والمعراج. Mengikut pendapat ulama yang paling kuat mengatakan kejadian Isra wal Mi'raj berlaku pada malam 27 Rajab, iaitu 2 malam yang lepas. تلك الليلة أعرج به صلى الله عليه وسلم إلى فوق ال7 سماوات. Pada malam tersebut Allah telah mengangkat baginda Muhammad lebih daripada langit yang ke-7. صار يعرج من سماء إلى سماء. Baginda meningkat naik tingkatan langit demi langit. كان جبريل يطرق باب السماء. Malaikat Jibril akan mengetuk pintu langit. فتقول الملائكة من بالباب؟ Malaikat penjaga langit bertanya, siapa di sana? فيقول جبريل. Maka Jibril akan menjawab, saya Jibril. فتقول الملائكة ومن معك؟ Malaikat penjaga langit bertanya lagi, kamu bersama dengan siapa? فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. Jawab malaikat Jibril, saya bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتفرح الملائكة Maka gembiralah para malaikat وتسر بذلك الخبر dan tersebarlah berita tersebut. وتقول قد بعث إليه. Maka semua malaikat katanya, adakah baginda telah diutuskan? يعني هل جاءت الساعة التي يأتي فيها إلينا؟ Telah tibakah waktu yang mana baginda akan datang mengunjungi kami? فترحب الملائكة وتقول مرحبا به وأهلا وسهلا فنعم المجيء جاء. Semua malaikat akan menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam, akan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Sesungguhnya sebaik-baik pengunjung telah tiba. وكلما دخل إلى السماء صلى الله عليه وسلم قيل له مرحبا به أهلا وسهلا فنعم المجيء. Demikianlah sambutan yang didapati oleh baginda Muhammad pada setiap tingkatan langit. Setiap tingkatan langit akan menyebut baginda ahlan wa sahlan, selamat datang. Sesungguhnya sebaik-baik pengunjung telah tiba. وما زال جبريل يمشي معه إلى أعلى السماوات Malaikat Jibril terus menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit حتى وصل إلى الدرجات الأولى التي لا يمكن أن يتجاوزها الملائكة. sehinggalah sampai kepada satu tahap yang paling tinggi yang tak dapat dilepasi oleh para malaikat pun. فلما أراد أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يمشي معه تأخر جبريل. Ketika mana sampai kepada tahap tersebut, baginda berjalan tetapi malaikat Jibril berundur. فقال أفي هذا الموطن يترك الخليل خليله إلى جبريل. Maka baginda Muhammad beritahu, adakah di tempat ini seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya wahai Jibril? فقال يا رسول الله أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت اخترقت ما منا إلا وله مقام معلوم لا أستطيع أن أتجاوز هذه الحدود. Jawab malaikat Jibril, wahai Muhammad, Tuhan sekiranya melepasi garisan ini, Tuhan akan lepas. Tetapi saya, sekiranya saya melepasi batasan ini, saya akan terbakar. Setiap kita mempunyai makam dan kadar yang berbeza, dan saya tak mampu nak melepasi batasan ini. فصعد به صلى الله عليه وسلم وحده إلى فوق ال7 سماوات. Maka berjalanlah baginda sallallahu alaihi wasallam berseorangan diri lebih lagi daripada langit yang ke-7. وأوصله الله سبحانه وتعالى إلى الحضرات القدسية. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hadrat Allah Taala. ثم حصل الخطاب من الله سبحانه وتعالى. Terjadilah dialog antara baginda dan Allah. التحيات المباركات. النبي صلى الله عليه وسلم كان خاطب ربه في هذه الليلة. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Yang mana ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam, salam kehormatan yang penuh dengan keberkatan dan selawat yang sangat indah adalah untuk Allah. فقال له الله سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kemudian jawab Allah Taala, salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkatannya. فقال صلى الله عليه
مباركة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu tak lupa kepada kita. Maka kata baginda, salam sejahtera ke atas aku dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. ما أكرم هذا النبي Betapa pemurahnya Nabi ini. لم ينسانا أبدا Baginda sekalipun tak lupa kita. لا في تهجده ولا في صلاته ولا في أرضه ولا في سمائه. Ketika baginda dalam solat tahajud, ketika baginda dalam berdoa, ketika baginda di bumi, ketika baginda di langit pun, baginda tak lupa kepada kita. ولا في برزخه ولا في آخرته صلى الله عليه وسلم. Tidak juga ketika baginda dalam alam barzakh, tidak juga ketika di akhirat. فما منكم إذا كان من الصالحين فقد دخل في ذلك الليلة في ذلك السنة. Kalaulah kita ini betul-betul orang yang soleh, maka kita pun termasuk dalam salam sejahtera ucapan baginda itu. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Karena kata baginda, salam sejahtera ke atasku dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. Ya Allah, jadilah kami antara hamba-hamba yang soleh. اللهم اجعل كل حاضر وحاضرة في هذا المكان عباد الله الصالحين. Jadi kalau semua hadir dan hadirat yang menghadiri pada malam ini di antara hamba-hamba yang soleh, ممن نال نصيبا في تلك المخاطبة الكريمة في تلك الليلة. agar kami juga mendapat bahagian kami di antara dialog Nabi-Mu denganmu. أيها الأحباب، Wahai kasih-kasih, إذا كان رسول الله يعاملنا هكذا sekiranya baginda melayani kita sedemikian, فكيف نحن عاملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ bagaimana kita hari ini kita melayani baginda? ماذا حملنا من هذه الليلة؟ Apa yang kita buat pada malam itu? ماذا شربت قلوبنا من سقيا هذه الليلة؟ Apakah yang hati kita dapat meresap daripada pengajaran malam, yang mana padanya terdapat pemberian-pemberian yang besar daripada Allah. والله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أراه جزاء الأعمال. Pada malam tersebut Allah telah melihatkan kepada baginda balasan-balasan amalan. فرأى جزاء الأعمال الصالحة وجزاء الأعمال السيئة. Maka Allah melihatkan kepada baginda pada malam itu balasan-balasan amalan yang baik dan juga ancaman-ancaman amalan yang buruk. وكانت رحلة إلى العالم الآخر. Perjalanan tersebut sebenarnya pergi ke alam yang lain. رجع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بما رأى. Kemudian baginda pulang kepada kita untuk menceritakan kepada kita apa yang baginda lihat. فأخبرنا عن كل شيء صلى الله عليه وسلم. Baginda menceritakan kepada kita tentang segala-galanya. وحذرنا لأنه رأى بعينه صلى الله عليه وسلم الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى. Dan baginda telah memberi peringatan kepada kita kerana baginda dah lihat dengan mata kepala baginda sendiri balasan-balasan yang disediakan oleh Allah. نحن من ضعف إيماننا أحيانا نتوب وأحيانا نرجع لأننا ليس عندنا اليقين الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم. Kita hari ini dengan iman yang lemah, kadang-kadang kita bertaubat, kadang-kadang kita kembali kepada dosa kerana kita tak lihat segala itu. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد رأى كل شيء حتى رأى النار والجنة صلى الله عليه وسلم. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat segala-galanya sehingga ke syurga dan neraka. وأخذ يخبرنا عن الذين يتركون الصلاة من هذه الأمة. Dan baginda telah memberitahu kepada kita apakah ancaman orang yang meninggalkan solat dari kalangan umat ini. فقد مثل أمامه شاب وجاء به ملك يرميه ذلك الملك بصخرة عظيمة فيفضح رأسه. Telah digambarkan ke hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang mana di sebelahnya ada malaikat yang memegang batu yang begitu besar. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah kepala pemuda itu, maka hancur berkecahlah kepala lelaki itu. منظر بشع مخيف. Pemandangan yang sangat mengerikan dan menakutkan. تعجب صلى الله عليه وسلم من هذا. Maka rasa hairan baginda sallallahu alaihi wasallam. سأل جبريل من هذا يا جبريل؟ Baginda bertanya, wahai Jibril, apakah ini? فقال هذا من أمتك يا رسول الله. Kata malaikat Jibril, dia ini adalah salah seorang umatku ya Rasulullah. يؤخر الصلاة عن وقتها. Tetapi dia melambat-lambatkan solat sehingga terkeluar dari waktunya. تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Maka kepala-kepalanya dan dia merasa malas daripada sembahyang. فكان جزاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة أن تؤمى بتلك الحجارة. Maka orang yang malas daripada mengerjakan sembahyang, balasannya kepalanya dipecahkan dengan batu itu. وكيف أحوالنا أيها الإخوان نحن مع الصلاة؟
Macam mana keadaan kita, wahai saudara-saudaraku, pada hari ini dengan solat? كيف أحوال بيوتنا مع الصلاة؟ Macam mana keadaan rumah kita dengan solat? هل إذا جاء وقت الصلاة كل الناس يهربون إلى المساجد يصلون؟ Adakah ketika masuk waktu solat semua penghuni rumah kita akan keluar solat di masjid? إننا نخاف أن يكون واحد في بيوتنا مهيأ لهذا العذاب الأليم. Kita takut adanya dalam rumah kita orang yang bergerakan untuk dapat azab seperti itu. فإذا كان الأمر كذلك فالمسارعة على المسارعة قبل أن يخرج بدنه. Sekiranya betul sedemikian, maka kita perlu bertindak dengan segera. ثم رأى صلى الله عليه وسلم Kemudian baginda pun meneruskan perjalanan ما يتعلق بالنساء berkaitan dengan wanita. ورأى منظرا بشعا Dan baginda juga melihat satu pandangan yang mengerikan, نساء معلقات بثديهن yang mana wanita-wanita yang dada-dada mereka digantung, ونساء معلقات بشعورهن ada wanita yang digantung dengan rambut mereka, ونساء معلقات بأرجلهن منكسات. ada wanita yang digantung terbalik kaki ke atas, kepala ke bawah. أولئك النساء اللاتي خرجن عن منهج الله تبارك وتعالى Mereka adalah wanita-wanita yang telah keluar daripada syariat Allah, واقتحمن لجة الزنا yang mereka telah terjebak di dalam lembah perzinahan, وكشفنا رؤوسهن للخلائق yang mana Allah telah dedahkan keburukan mereka itu kepada semua makhluk. ولم تبالين أن ترين الناس العورات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. Dan wanita-wanita yang telah mempamerkan aurat-aurat yang Allah telah wajibkan supaya dia ditutup. فيا أيها الإخوان الذين نحبهم Wahai saudara-saudaraku, ويا أيها الأخوات الذين نحبهن wahai saudari-saudari, هل في بيتكم بنت لم تتحجب بعد؟ adakah masih ada dalam rumah kita anak wanita yang masih belum menutup aurat, وتخرج إلى الشارع وشعرها مكشوف keluar di jalanan-jalanan dengan rambut yang terdedah, وتظهر من بدنها للأجانب؟ yang mempamerkan jasadnya, tubuh badannya kepada orang ajnabi? هذه ساعة المحاسبة. Inilah waktunya untuk kita muhasabah. إن صدقنا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغير بيوتنا. Kalau betul kita cinta kepada baginda Rasulullah, ubah rumah kita. إن محبة الرسول ليست دمعة تخرج في مجلس ثم ترجع إلى ما كنت عليه. Bukanlah cinta hakiki itu kita dengar sahaja kemudian kita kembali kepada maksiat itu. ليس محبة الرسول دمعة تخرج من العين فقط في مجلس ثم ترجع إلى ما كنت عليه. Bukanlah dikatakan cinta itu setakat air mata yang mengalir dalam majlis kemudian kita kembali kepada maksiat itu. نعم بلا شك المجلس فيه خير كبير. Memang tidak dinafikan majlis ini ada kebaikan yang sangat banyak. لأنه مشحون بالملائكة. Dihadiri oleh para malaikat. تشعر بالروحانية. Kita rasa kerohanian. يلين قلبك. Hati kita rasa lembut. تدمع عينك. Mata kita mengalir. صدق في هذا أن تغير نفسك وبيتك وأسرتك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tetapi yang menunjukkan kita jujur dalam segala-galanya ini, kita akan ubah rumah kita supaya sama seperti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هو محبوب صلى الله عليه وسلم. Kerana baginda itu orang yang kita kasihi. فنسأل الله أن ينجينا وينجي بناتنا وينجي شبابنا وشاباتنا من هذا الأمر المذموم. So kita berdoa agar Allah selamatkan kita semua, lelaki dan wanita. Semoga Allah selamatkan pemuda-pemuda kita. Semoga Allah selamatkan pemudi-pemudi kita daripada perkara yang tersebut ini. ونسأله أن يجعل في قلوبنا الشجاعة أن نغير الممكن في بيوتنا. Dan semoga Allah letakkan keberanian dalam hati kita untuk kita ubahkan rumah kita. فإذا أدمت شرع الله في بيتك فأكرم بقربك من حبيبك صلى الله عليه وسلم. Sekiranya betul kita ubah rumah kita, maka dapatkanlah kemuliaan di mana kita akan dimuliakan di sisi Rasulullah. لأنه صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الحوض يوم القيامة. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam akan pergi kepada neraka-Nya di hari kiamat. ثم يدعو أمته صلى الله عليه وسلم. Kemudian baginda akan memanggil umatnya. فيسقيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. Kemudian baginda akan memberi mereka minum dengan tangan baginda sendiri. تأتي السيدة فاطمة على الحوض. Akan datang Sayyidah Fatimah di telaga. تسقي النساء. Sayyidah Fatimah akan memberi minum kepada wanita-wanita. اللاتي سرن على منهجها. Wanita-wanita yang berjalan mengikut jalan mereka. ولكن يأتي أقوام من أمته صلى الله عليه وسلم في ذلك اللحظة تلك اللحظة. Tetapi ketika itu juga akan datangnya beberapa kaum juga daripada umat ini. فيأتون يريدون أن
Mereka datang untuk minum daripada telaga Rasulullah. لأنهم يعرفون رسول الله. Karena mereka kenal Rasulullah. هم مسلمون. Mereka orang Islam, مؤمنون. mereka orang beriman. وردوا على الحوض. Mereka pergi ke telaga itu. يريدون القرب من رسول الله. Mereka nak hampir dengan baginda Rasulullah. سقيا يد رسول الله. Mereka nak dapatkan minuman dari tangan Rasulullah. فتردهم الملائكة. Tetapi malaikat akan halang mereka. فيحزن صلى الله عليه وسلم. Baginda akan sedih. لأنه رحمة. Kerana baginda rasa kasih sayang. ويقول لا هذا هو أمتي. Baginda akan berkata, jangan halang mereka daripada umat aku. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Tetapi kata malaikat, kamu wahai Rasulullah tidak tahu apa yang mereka telah lakukan setelah kepergianmu. هؤلاء لما جاءوا بعدك غيروا حياتهم وفق منهاج أعدائك يا رسول الله. Mereka ini setelah kepergian Tuhan, mereka telah ubah kehidupan mereka mengikut perjalanan musuh-musuh Tuhan. فلا يغرنا اليوم أعداء الله. Maka janganlah hari ini kita tertipu dengan musuh Allah. نحن نريد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita mahu mengikut Rasulullah. محمد رسول الله. Kerana Muhammad adalah Rasulullah. المرافق لرسول الله. Kita nak menjadi pendamping Rasulullah. ولكن إذا كنا صادقين لا نقبل برامج أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا. Kalau kita jujur dalam perkara ini, kita tak akan terima program-program, segala rencana yang diaturkan oleh musuh Rasulullah. ولا نسلم أنفسنا لمنهاج أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan kita juga tak akan menyerahkan diri kita kepada sistem musuh Rasulullah. الغريب أن بعض الناس يتكلم عن الجهاد Hari ini ada orang cakap tentang jihad, ويتكلم عن الدين bercakap tentang agama, وبيته خارب. tetapi rumahnya sendiri rosak. كلما جاء من أعداء الله وعلى الرسول ومن في بيته. Semua ajaran-ajaran, rancangan, program daripada musuh Allah, musuh Rasulullah, semua ada dalam rumahnya. الأولاد كلهم يمشون على منهج غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan anak-anak mereka berjalan dengan perjalanan musuh Rasulullah. بعد يوم ويومين تطوى صحيفة. Sehari dua lagi akan dilipat buku amalan kita daripada bulan Rajab ini. إلى يوم القيامة. Akan disimpan sampai kiamat. ولا يمكن أن يرجع يوم القيامة. Tak boleh kita ambil balik walaupun satu hari di bulan Rajab. إلا رجب آخر. Melainkan kalau kita sempat bulan Rajab akan datang. فعلينا ونحن على هذا الخطر الشهر أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Maka di penghujung bulan ini kita bertaubat kepada Allah. وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Kita kembali kepada Allah. وأن نصحح أخطاءنا. Kita betulkan keburukan. وأن ندخل إلى شعبان ونحن مستعدون لفيضانات شعبان. Supaya kita masuk dalam bulan Sya'ban dan dalam keadaan kita bersedia untuk mendapat anugerah bulan Sya'ban. فيضان الرحمة، فيضان النور، فيضان الهداية في شعبان. Anugerah rahmat, anugerah hidayah, anugerah cahaya yang ada dalam bulan Sya'ban. هذا شعبان شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي أنزلت فيه قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bulan yang mana diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apabila para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. شعبان الذي شد الله فيه القمر لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bulan Sya'ban yang mana Allah telah belahkan bulan itu untuk Rasulullah. فلما ظهر القمر الذي لا يشد يشد القمر الذي يشد. Karena apabila zahirnya bulan yang akan terbelah, iaitu baginda, maka bulan itu pun terbelah. امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. Mengikut perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. وكثير الخيرات في شعبان. Dan begitu banyak sekali kebaikan bulan Sya'ban. كان رسول الله يكثر الصوم في شعبان. Baginda banyak berpuasa bulan Sya'ban. شعبان هو شهر السوبيا. Bulan Sya'ban bulan untuk kita memberi minum. الذي بذر في رجب فإنه يسقي زرعه في شعبان. Bulan untuk kita menyiram tanaman kita, tanaman-tanaman yang kita tanam dalam bulan Rajab ini, maka kita siram dalam bulan Ramadan. وإذا سقيت زرعك في شعبان فهنيئا لك تصادق رمضان. Maka sekiranya kita siram tanaman kita dalam bulan Sya'ban, maka beruntunglah kita akan dapat tuai hasilnya dalam bulan Ramadan. يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, ارحمنا جميعا يا رب العالمين. sayanglah kami semua ya Allah. انظر إلينا أجمعين يا رب العالمين. Lihatlah kepada kami semua ya Allah. اللهم تب علينا وعلينا أجمعين توبة نصوحا.
Kurnialah kepada kami semua taubat nasuha زكنا بها قلبا وجسما وسرا وروحا yang akan sucikan roh kami, jasad kami, hati kami dan jiwa kami. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ولا تدع لنا هما الا فرجته lapangkanlah segala kerusingan kami, ولا مريضا الا شفيته sembuhkanlah semua orang yang sakit, ولا بعيدا الا قربته hampirkanlah semua orang yang ولا jauh, ضالا الا هديته berilah hidayah semua orang yang sesat, ولا جاهلا الا علمته ajarkanlah semua orang yang jahil. اللهم علمنا ما ينفعنا Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat وانفعنا بما علمتنا dan berilah manfaat kepada ilmu yang telah Kau ajar. زدنا علما ونورا وهدى يا رب العالمين Kurniakanlah kami ilmu dan cahaya dan hidayah ya Allah. يا الله Ya Allah, إنا نسألك في هذه اللحظة المباركة kami memohon kepadamu pada waktu yang berkat ini, فيما في بيت من بيوتك di dalam rumahmu, مع أناس يريدوك ويطلبوك dengan orang-orang yang mahukan keridhaanmu, وجاءوا من أجل مرضاتك yang mereka datang disebabkan keridhaanmu. نسألك يا الله Kami memohon kepadamu ya Allah, ارحمنا في هذه اللحظة Engkau rahmatilah kami ya Allah. اللهم انظر إلينا نظر الرحمة Dan lihatlah kepada kami pandangan rahmat. يا كريم يا منان Wahai Tuhan yang Maha Mulia, يا رحيم يا رحمن wahai Tuhan yang Maha Penyayang, اللهم إنا ضعفاء ya Allah, kami insan yang lemah. إنا قد عصينا Kami banyak melakukan maksiat السر والعلانية secara terang-terangan dan sembunyi. وأنت مطلع علينا Sedangkan Engkau melihat kepada kami, وارتكبناه مكتوب في صحائفنا dan segala dosa telah tercatat dalam buku amalan kami. يذكره أحد غيرك يا الله Tidak ada sesiapa pun yang mampu memadamnya selain-Mu ya Allah. اللهم إنا نحبك Ya Allah, kami cinta kepada-Mu, حبيبك kami cinta kepada kekasih-Mu, ونخاف منك يا الله dan kami takut kepada-Mu. فلا تحاسبنا على ذنب من الذنوب Janganlah Engkau seksa kepada kami terhadap dosa-dosa kami. اللهم نعوذ بك Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu, نحمل معنا ذنوبنا من هذه الدنيا إلى الآخرة supaya jangan kami bawa dosa-dosa ini kepada kiamat. اللهم نزكي جيوبنا من الذنوب كلها يا رب العالمين Ya Allah, bersihkanlah jiwa-jiwa kami daripada segala dosa-dosa يا ya Allah. الله أنت الكريم يا رحمن يا رحيم Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Mulia. ولم يعجزك أن تطهر كل هذه القلوب Tidaklah sukar bagimu untuk Engkau sucikan hati-hati kami, وأن تغفر لهؤلاء كل الذنوب ونحن معهم untuk Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, تحيي فينا وفيهم الدين untuk Engkau hidupkan kembali agama dalam kami, تجعل كل واحد منا قرة عين لحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم dan untuk jadikan setiap orang daripada kami penutup mata kepada kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam. اللهم اقبلنا على ما فينا Ya Allah, terimalah kami dengan kelemahan ini. انظر الينا واصلح ظاهرنا وخافينا Lihatlah kepada kami, pulihkanlah zahir dan batin kami. نسالك انه يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن Pulihkanlah segala urusan kami, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج علينا وعلى المسلمين اللهم فرج علينا وعلى المسلمين اللهم فرج علينا وعلى المسلمين تبارك المسلمين في كل مكان واجعل من بركات هذا المجلس يا الله فرجا عاجلا لاخواننا المسلمين حيثما كانوا وانا مكانهم واستجب الدعوات ولب النداءات ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا نسالك يا الله الا نقوم من هذا المجلس الا بذنوب مغفوره وعيوب مستوره واعمال مرضيه واقبال عليك بكليه يا كريم يا الله انت تقبل منا وانظر الينا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين واجعلنا بعد هذه اللحظه صادقين معك يا الله حتى نغير انفسنا ونغير بيوتنا ونغير من حوالينا ونكون قرة عين حبيبك صلى الله عليه وسلم وتجد لنا مرافقة معا في اعلى فرائض الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.